Nabi kata, aku melihat orang yang paling banyak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah orang yang mereka ini memecahkan kepala mereka dan diulang perbuatan tersebut. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inilah orang yang ketika hidup dia jenis segan nak sembahyang. Oh, dia tak heran malaikat atas dunia boleh kita tangkap orang yang berumur sikit, kita segan nak buat. Kita tengok-tengok orang pecah masuk kat masjid, ataupun duduk dalam surau malam ni dengar orang duk angkat tayar kat luar surau. Tak nampak siapa dia, tapi dengar duk kita geram, kita pergi tegur elok ni, tak usah duk main ni, main kat jauh sikit. Dok dia duk buat panggil uduh kat ni kat kong. Kita duk kata budak ni kalau jatuh lagi boleh luku kepala dengan aku ni. Tengok-tengok Allah makbulkan doa tuan-tuan, memang terak sungguh depan tu. Kita keluar ramai-ramai berhenti saat kuliah tak apa, kita pause ustaz. Dah bergeram. Pi dekat dia, tengok duk sakit, duk kita geram lah, kita pergi buka helmet. Memang niat nak luku kepala. Buka helmet, tengok-tengok umur 70. Tuan-tuan nak tibai lagi? Nak bunuh tak? Tadi dah niat dah ni. Memang boleh sakit budak tu mengaku tadi. Dah kita pesan dah elok tadi nak main peming lah kat luar sikit. Dah dia duduk keras kepala. Duk angkat tayar dah. Dia jatuh. Niat dah ni kita pakat ramai. Tolong kutip seorang sikit tak apa dah. Tapi keluar surau, buka helmet, tengok umur 70. Tak. Nak mampu ya. Time tu gamak kan nak buat antar. Sifat manusia ketika tu diaman namanya belas kasihan. Confirm. Mesti punya lah. Di Sungai Petani tahun 2016 kita pernah tangkap pakcik tu umur 77, pasangan yang ditangkap umur 70. Tangkap khaluat lah. Gigi pun haram tak ada lah. Kita tengok pun haram tak steam lah. Loh, tapi nak buat macam mana? Dia pun nak buat maksiat juga. Yang report anak 5 tahun duduk bersedudukan, anak abang pok menikah, dia tak apa, susah menikah. Oh, zina senang. Bila tangkap orang macam tu, tuan-tuan, kita speechless, tak tahu nak kata apa. Kalau tangkap budak-budak muda, tengok budak-budak repit, kita boleh nasihat kan, abang ada ni adik muda lagi. Kalau tangkap umur 70, takkan nak kata ni pakcik muda lagi. Tak kegelong kawan tu. Manusia dia ada belas kasihan, tapi ingat, disebut dalam kitab Darul Mazi dan beberapa perbahasan kitab yang lain, ada beberapa makhluk yang Allah tak memberikan belas kasihan kepada mereka. Untuk apa? Menjalankan portfolio kerja mereka. Siapa dia? Di antaranya malaikat Israel. Malaikat Israel cabut nyawa. Kalau ada perasaan belas kasihan, agak-agak dia nak cabut tak nyawa orang tengah sembahyang? Dengar baru ni orang tengah sembahyang sujud meninggal, Tok Bilal tengah duk azan meninggal. Kalau ada belas kasihan, Allah abang dia tunggu saat kalut nak pergi benar dah. Dah, sebab Allah dah abang dah. Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dalam soal ajal ni tak lewat tak awal, maka siapa yang nak memegang portfolio tu memang orang yang betul, makhluk yang betul-betul tak ada rasa belas kasihan lah. Dia main ronda tengok-tengok Pak Long tu tengah baca Quran. Kalau kita lah cara kita nak minta hutang kat orang, tengok dia tengah baca Quran, tuan-tuan nak sargah terika, tuan tunggu dia habis baca. Jahat tak mana pun kita insya-Allah kita kata tak apalah, biar dia habis mayang tu, biar dia habis baca Quran tu. Pak Long tu pula pandai, dia tahu orang nak minta hutang, dia sembahyang tarawih tu. Tapi malaikat tak. Ketika Allah perintahkan saat 9.20 dia cabut. Dia cabut, dia tak tunggu. Dia tak ada nak kena tunggu ni, nak kena tak ada. Ustaz, ulama, pemimpin rakyat, kerajaan, pembangkang, orang kaya, orang miskin, sama je bagi dia. Siapa dia lagi? Malaikat mungkar nakir. Dia tak heran kita siapa dia. Hang tua ke, hang muda ke, buat salah kena kata. Syuja'ul akhrar, makhluk yang Allah jadikan ulang yang akan meneman manusia di alam barzah nanti. Dia tak ada belas kasihan. Hang buat silap, hang siap. Maka ni, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya Allah kepada saya dan tuan-tuan, kita buat silap banyak kali, Allah memberikan peluang demi peluang demi peluang. Dan yang ni lah kita dengar selalu tu imam kita baca pada pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah Sejadah.
Orang kata apa? Walau tara idzil mujrimun, dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa, ru'usihim, kepala tunduk depan Allah dalam keadaan malu. Ni kita semua nanti malu depan Allah ni. Kita tengok orang yang kena tangkap dengan polis, dengan apa-apa penguatkuasa. Bila wartawan ambil gambar, dia petundukkan dia pangkat kepala. Ada tak penjenayah yang bila nak tangkap dia buat selfie, buat love apa benda ni, love lah ni. Ni datang ni. Ada tak? Tak ada. Semua tunduk walaupun belum disabitkan salah pun malu dah. Apatah lagi depan Allah yang kita tahu tidak akan ada satu pun daripada perbuatan yang telah kita lakukan di atas muka bumi yang akan menjadi rahsia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Pada hari di mana mulut manusia semua akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawyer, ustaz, pemidato paling handal pun semua mulut tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap ketika itu tangan-tangan manusia. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki kita ni. Bima kanu yaksibun, dengan apa jua bentuk perkara yang telah kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah. Maka tak ada siapa yang akan berkecuali. Atas dunia banyak aib kita orang tak tahu. Banyak dosa kita yang Allah pelihara. Maka kemuliaan kita hari ini disebabkan manusia tak nampak kesalahan kita. Itu je. Penagih dadah, dia keluar-keluar, dia akan jadi ni psikologi, kajian psikologi buat. Orang yang keluar daripada penjara ataupun pusat serenti, sama ada mereka ni bersalah atau tak bersalah, maka dia akan hilang keyakinan diri. Kalau dulu dia ni orang yang pandai bercakap, bila keluar biasanya dia akan kurang bercakap. Ni kajian psikologi. Sebabkan apa? Sebabkan dia tahu, orang tahu apa yang dia buat. Maka manusia kita hari ni rasa sombong. Saya dengan tuan-tuan kita rasa mendabik dada sikit. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Itu je. Bayangkan Allah takdirkan atas dai saya dengan dai tuan-tuan ni ada skrin. Dia keluar habis ni semua benda kita buat. Pak Long ni kencing orang 40 orang hari ni. Tuan-tuan agak-agak nak keluar? Tak keluar kita. Oh, Mak Long ni mengumpat orang daripada pagi ke sampai tak ada buku nak tulis dah. Banyak sangat mengumpat orang. Agak-agak nak keluar mai dah. Tak keluar. Oh, yang ni terlibat rasuah ni berapa juta punya kes. Yang ni buat benda ni, yang ni buat benda ni. Oh, tuan-tuan jam kita. Kesaling akan tengok dari sudut aib masing-masing. Tapi Allah pelihara, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua taubat kepada Allah.